Politik ni saya nampak muda tapi dah tua dah. Orang lama. Masuk bertanding pilihan raya 9 kali. Menang 4 kali, kalah 5. Bagi kita dalam demokrasi, itulah. Bila kita masuk pilihan raya, kita nak menang. Tapi bila kalah, kita terima keputusan. Walaupun kita lawan, kita tu kadang-kadangnya orang yang kita anggap tak mungkin kalah lah. Macam pertama kali saya masuk pilihan raya, saya lawan Tun Daulah Badawi. Kita budak umur baru 27, lawan dengan seorang menteri, memanglah payah nak menang. Kali kedua saya masuk lawan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Artinya payahlah nak menang. Anwar masa tu cukup terkenal. Tun bawa dia masuk UMNO, kami masuk PAS. Jadi kita dalam PAS lah. Kira-kiranya secara senangnya, tak ada lah lagi markas PAS ni yang saya tak pijak, yang saya tak terlibat lah. Saya tak ada duit, tapi suara digunakan untuk kutip derma. Itulah selalu. Dan masuk pilihan raya kalah, masuk kita menang. Saya masuk tahun 90, menanglah di Kelantan, parti kalah, tak dapat ambil alih Malaysia. Masuk lagi, kita menang, parti kalah, tak cukup bilang lah, tak apalah, jadi membangkang. Masuk lagi sampai 2018, kali ni di bawah Pakatan Harapan, Tun Mahathir jadi ketua dia. Kita lawan, iaitu parti yang sedia ada, iaitu Parti Keadilan yang kuat, DAP yang kuat, Amanah parti baru, Dr. Mahathir Bersatu parti baru. Kita combine, kita ceramah, kita round, menang. Menang, itulah pertama kali kita bertukar pemerintah pada tahun 2018. Dah menang, kita perintah lah. Jadi kita seperti dijanji. Kita janji, kalau menang, kita nak lantik Tun Mahathir Perdana Menteri. Kita ikutlah janji tu. Lepas tu, Anwar Ibrahim yang ke-8. Yang ke-8 lah. Siapa yang tanda tangan? Tak perjanjian tu. Yang tanda tangan saya, wakili Amanah, Wan Azizah mewakili Keadilan, Tan Kok Wai mewakili DAP, Mahyudin Yassin mewakili Bersatu. Ini tanda tangan tau, perjanjian tau. Tapi bila dah merintah, dah masuk 15 bulan, masuk 16 bulan, kita dengar nak bercakap, iaitu ada puak yang tak setuju Anwar Ibrahim ganti Tun. Oleh itu mereka merancanglah supaya biar Tun jadi Perdana Menteri sampai habis tahun, habis penggal 5 tahun lah. Kita kata tak boleh, sebab kita dah janji. Dah janji, lepas saja Tun kena bagi ke Anwar. Akhirnya kita mesyuarat pada bulan Februari tahun ni lah, 21 Februari, bersetujulah, iaitu Tun akan pegang sampai bulan 11 ni, APEC ni, sidang ekonomi Asia Pasifik. Lepas tu bagi ke Anwar. Bila dah setuju lah mesyuarat itu, Mahyudin Yassin dengan Azmin Ali ni, mereka buat kerja kat belakang yang kami tak tahu. Kita terbau-bau tapi taklah perasan sangat. Mereka keluar, pergi join dengan bersama dengan parti lawan lah, UMNO dengan PAS, gulin Dr. Mahathir. Gulin Dr. Mahathir. Bila Dr. Mahathir tergulin, dengan aku tergulin. Habis. Jadi kita ni jadi Menteri Pertahanan, tengah duk pergi luar negara. Sebab Menteri Pertahanan ni banyak sidang antarabangsa. Pergi sidang di Brunei, dah pergi ke Thailand, dah pergi ke Indonesia,
dah pergi ke London, dah pergi ke Amerika, dah pergi ke Perancis, kira mengata lah antara Menteri Pertahanan ni. Saya ingat Menteri Pertahanan ni duduk lautan, rupanya dah dia round. Last sekali saya pergi Jerman, mesyuarat di sana, balik pergi Vietnam, balik-balik kerjaan dah tak ada. Memang anak aram jadah tengok kita. Kita buat kerja elok, balik tengok tak ada seran apa, kerana ada pengkhianatan, menggulingkan Tun Mahathir. Alasannya kita nak buat kerajaan Melayu Islam tanpa DAP. DAP ni apa salah dia? Dia petani menang pilihan raya. Kalau tak mau bagi dia menang banyak, tak tahu bagi dia petani. Haramkan parti DAP. Bila dia petani pilihan raya, orang pilih dia, menanglah. Dia menang 42. Oh, dia menang, nanti hak Melayu hilang. Aku tajuk ni lah aku meluat sekali. Hak Melayu, hak Melayu. Mana menteri besar yang bukan Melayu? Cuba beritahu. Penang satu ya. Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Perak, semua Melayu. Dio. Berapa ekor Dio Cina? Raja. Mana ada Raja Cina? Raja Cina pun tak ada lah di Beijing tu. Artinya kalau hak Melayu hilang, siapa yang hilangkan hak Melayu ni? Melayu. Melayu bermadhab UMNO yang memerintah lama. Domain isu ni sampailah ke lah ni, isu perkauman ni naik balik, tebai balik. Jadi itulah mereka main, dan akhirnya kita kata di atas kerja itu tumbanglah kerajaan Tun Mahathir. Orang kata kerana Tun Mahathir letak jawatan. Perdana Menteri letak jawatan, negeri lain ni perkara biasa ya. Di negeri lain menteri tak patuh SOP ni, kombik ni letak jawatan. Lepas Malaysia ni tak letak. New Zealand letak, Afrika tu, negeri Afrika letak. Di Papua ni banyak lah. Island di Afrika pada New Zealand. Kenapa rakyat kena, mereka tak kena, maka mereka rasa malu, mereka letak. Sini kan rakyat kena 8,000 denda. Menteri duk bersiul dalam parlimen gitu ya. Bersiul ni artinya, dan dia tak beritahu pula dia balik tu. Semua orang tak tahu, nasib baik ada Teresa Kok dedah dalam parlimen. Tidak, kami pun tak tahu. Ini. Dan Perdana Menteri tak jawatan, misalnya saya ambil contoh. Tahu tak negeri Pak Tiri kita? England lah, England. Merintah kita 200 tahun. Itulah contoh pentadbiran Malaysia ni. Cara pentadbiran dia dengan cara ikut sistem England lah. Kita tu. Dia Perdana Menteri dia, bila satu perkara yang dia setuju, tiba-tiba rakyat tak setuju, dia letak. Misalnya mereka nak keluar daripada Kesatuan Eropah ekonomi tu, dia kata kita keluar. Rakyat kata keluar, dia kata jangan keluar. Buat referendum, undi orang ramai lah. Buat-buat, Perdana Menteri kalah. Cadangan dia kalah, dia letak. Dia tak letak pun tak apa, tapi moral dia letak. Bila dia letak, partinya konservatif, tak lari. Pilih pula pengganti dia, Theresa May, perempuan. Theresa May lah. Theresa May pula jadi Perdana Menteri. Dia pula kempen supaya jangan keluar daripada Kesatuan Eropah. Tiba-tiba satu usul dia kalah dalam parlimen. Dia letak. Bila dia letak, parti dia tu pula mesyuarat pilih Perdana Menteri baru. Naiklah Boris Johnson. Boris Johnson pula lepas 3 bulan dia jadi Perdana Menteri, dia buat pilihan raya dan dia menang. Itu cara dia. Patutnya bila Tun Mahathir letak jawatan, Pakatan Harapan mesyuarat. Bertumbuk tak dalam mesyuarat tu. Orang ni kata Perdana Menteri Mahyudin. Parti ni pula kata Anwar Ibrahim. Lepas tu satu pula keadilan kata kami mau Azmin. Lepas tu 2-3 orang pula kata nak Bang Mat Sabu. Misalnya lah. Berlawan lah. Tak selesai sehari, 2 hari, tak selesai 3 hari, biar masuk mesyuarat tu elok, keluar bengkak muka semua. Artinya kita mesyuarat, pilih. Kalau bersetuju Mahyudin, Mahyudin lah. Kalau bersetuju dengan Anwar, Anwar lah.
Kalau bersetuju dengan admin, admin lah, tak apa. Tapi ini tak, bila Tuan Mahathir letak jawatan, anak buah lari pergi sokong musuh. Bolehkah kita percaya memimpin macam ni? Boleh ke tak? Mereka bersama dengan bersatu lari, bawa pelari 21 orang, admin bawa pelari 10. Tuan Mahathir bila dia tengok lari macam tu, dia kena letak. Inilah hadirin sekalian. Dan kerajaan yang ada sekarang dapat sokongan 111, hak lawan 109, selisih 2. Demam sekok seri. Kerajaan ni kerajaan yang paling tak stabil. Macam mana pelabur nak datang ni bila habis pandemik ni, bila kerajaan macam ni, kadang-kadang nak mengundi tu, nak pergi kencin pun tak berani. Kencin saja lambat hilau ni, sebab selisih 2. Hari tu Tengku Razali tak main seorang. Dia tak main seorang lagi, undi akan datang, habis. Tak stable hadirin sekalian. Sebab itu pilihan raya ni saya rasa yang saya sebut hari penamaan hari kena calon ialah memulihkan demokrasi. Biarlah kalau kita kata, misalnya saya sebut selalu, pilihan raya kecil kita dah kalah di Cameron Highland, Pakatan Harapan lah. Kita kalah di Tanjung Piai, kita kalah di Kimanis. Saya rasa boleh akan datang kalau kita tak kerja kuat, kalah. Kalau kalah okey lah, artinya rakyat tolak kita. Tapi curi tengah jalan ni tak boleh. Saya tak reda. Saya tak reda sampai hari ni. Kalau hampa menang pilihan raya tak apa. Dulu pun saya duk lawan, duk kalah, tak ada masalah. Ini yang kita kata bila kita jadi menteri, saya pegang pula Menteri Pertahanan. Dan kita tahulah Menteri Pertahanan ni jaga askar. Askar ni kita sebutlah 90% adalah orang-orang Melayu. So kalau kita dapat beri kebajikan kepada tentera, artinya kita dapatlah sikit membantu orang Melayu kita. Dan pula veteran. Saya bila veteran ni hantar memorandum buat demonstrasi, buat tak apa, mereka nak menuntut hak mereka, tak ada masalah. Dan kita cubalah cari jalan. Dan masa saya itu berjayalah kita, mereka yang dapat pingat PJM, kita mulalah beri elang kepada mereka sekaligus RM500. Itu yang peringkat permulaan. Saya beberapa kali pergi jumpa Menteri Keuangan, sembang dengan dia, bercakap dengan dia. Saya kata tolonglah beri elang bulanan. Dia kata tak boleh lagi, ekonomi belum pulih. Saya kata janji tak akan datang kalau ekonomi pulih kita boleh naikkan atau beri elang bulanan. Dia kata kita akan lihat dari masa ke semasa. Ini yang kita cuba perjuangkan. Sebab itu bila kita anugerah pingat PJM tu, ramailah hadir, selalunya penuh. Karena mereka mula dihormati dan mula dinilai. Bila buat pula majlis tabung pahlawan, saya tengok pendapatan dulunya 2 juta, 1 juta ikut tabung pahlawan. Kerajaan yang tambah 5-6 juta. Tapi bila saya pegang itu, saya kata kita sendiri kena cari dan kerajaan tambah lain. Dan kita pun buat malam derma pahlawan itu, nak bagi orang penderma tu tertarik sikit. Kita minta Tun Dr. Setia Hasmah main biola. Biola ya. Main biola. Violin. Biola kan? Biola. Kemudian Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza ni nak jemput dia menyanyi. Tuan-tuan tahu berapa bayaran dia kadang-kadang tu? 70,000. Kita nampak macam tu. Mahal. Itu saya pun kata, macam mana nak dapat percuma ni? Saya sendiri pergi rumah dia. Pergi rumah Siti Nurhaliza. Tak apalah dia adik suami. Kalau pergi rumah Nelofa, nanti Kak Mama marah. Pergi rumah Siti Nurhaliza, berunding dengan dia. Dia nak menyanyi bersama dengan gesekkan violin, biola daripada Dr. Setia Hasmah. Lagu-lagu patriotik lah. Lepas tu malam tu saya sendiri turun
Pi jumpa ni usahawan besar ni, saya ambil contoh Jekyll lah. Jekyll dia nak bagi 50,000 melalui telefon. Saya kata sikit sangat ni, saya pergi sendiri. Pergi sendiri, dia naikkan jadi 100,000. Begitulah juga yang lain-lain itu. Ada yang nak bagi 500,000 malam hari pahlawan. Saya pergi sendiri jumpa. Akhirnya dia bagi 1 juta. Jadi malam itu kita kumpul-kumpul, yang janji apa semua, dapatlah 10 juta. Rekod selepas merdeka, kutipan paling tinggi malam pahlawan. Sekarang saya dah tinggal, saya tak tahulah duit tu dibagi kok mana apa semua, saya tak tanya. Oi, Imam Khalili ada? Boleh gelak lagi no. Jadi kita artinya kita cuba sedaya upaya untuk meningkatkan kedudukan veteran ini dengan berbagai-bagai sumber yang kita boleh. Dan itulah yang kita buat setakat 22 bulan jadi menteri. Dan persatuan-persatuan veteran juga saya selalu hadir dengan program-program mereka, terutama sekali yang besar-besar lah, PV, ATM dan sebagainya. Dan yang lain-lain pun ada kesempatan sempat kita pergi. Itu yang saya buatlah kepada golongan veteran. Tapi usaha itu serahlah kepada Menteri Pertahanan yang baru ni, dan saya dah nak buat macam mana, terguling bersama Tun Mahathir letak jawatan pada bulan Februari yang lalu. Jadi dari sekalian memanglah hubungan kami dengan veteran masih lagi akrab dan baik, dan kita akan terus bersama. Jadi hadirin sekalian, dalam kemudian bila kita dijadikan pembangkang, dipaksa jadi pembangkang, dalam parlimen kita cakap seketilah, dan sekarang ni dalam keadaan yang lebih 2 kursi itu, maka kita harap rakyat memberi semangat kepada kami untuk memulihkan kedudukan demokrasi. Artinya kita nak pada lusa ni Parti Pejuang menang di Slim ini. Boleh ke tidak? Ini menandakan rakyat. Dan kalau kata pilihan akan datang, nak pilih PH pun tak apa, nak tolak BN pun tak apa. Sebab parti mereka tak tahu apa nama lagi. Ada kata BN, ada kata PRN. Hari ini pula kata UMNO kata kami 1 kursi pun takkan beri kepada Bersatu. Itu mereka katalah, biarlah mereka bersama mereka, dan kita akan terus bersama Pakatan Harapan dan akan menyokong Parti Pejuang ini. Dan kita harap Husairi kita, Amir Husairi, dipilih oleh tuan-tuan di sini untuk menjadi wakil rakyat tuan-tuan. Kemudian sikit saya nak cerita heboh dalam parlimen pasal tender runding. Itu orang kata Menteri Keuangan, dia ni orang profesional, dia bukan orang politik, dia tembak kaki dia sendiri. Dia kata PH buat tender runding, cek punya hari ni hanya 0.07%. 0.7%. Ni Perdana Pertahanan paling banyak ni, 900 juta. Iyalah, nak perbaik kapal terbang tak bolehlah di workshop jinjang. Betul tak? Kapal terbang kita naik F-18, tak tahu enjin gerik-gerik. Dia kata kita pergi perbaik di workshop Ipoh boleh tak? Kedai acing tu tak boleh. Dia tak boleh perbaik gitu. Dia kena perbaik tempat dia yang ada expertise dia. Baik tu, kalau tahu tak kapal terbang tentera pengangkut yang besar tu, dipanggil apa ni, M40. Tu dia besar. Itu dia boleh bawa apa ni, lori dalam tu. Ni yang bila Indonesia jadi gerak gempa teruk di Sulawesi tu, kapal terbang kita pergi tolong. Ni kapal terbang kita ni ada 4 biji jenis tu. Baik key dia saja 200 juta lebih setahun. Baik key dia pula, kerana dia daripada Airbus, dia kena pergi tempat Airbus. Dia tak boleh pergi kedai workshop Ahlin atau Ahmad Motor. Itu. Dan itu adalah bukan tenda baru, lama yang dia hantar untuk baiki, overhaul dipanggil, dan juga maintenance kapal terbang ni memang bukan macam maintenance motor Honda Cup kita.
dia beratus juta. Lori pun tak macam tu. Macam kapal selam juga. Kapal selam tu maintenance dia cukup tinggi tu. Kalau tidak, dia tak boleh selam. Ataupun selam tak boleh timbul. Jadi maintenance dia tinggi. Sebab itu nak beli benda-benda mahal ini, kena jaga. Sebab semua tu bukan zaman saya jadi Menteri Pertahanan. Tapi kita jadi Menteri Pertahanan, takkan nak tahu benda tu. Nak kena maintain, nak kena perbaik. Itu yang sampai 900 juta. Iaitu melalui Aerot dan melalui Airbus. Itu yang lain-lain itu. Hak yang keluar tender bulan 2, bulan 3. Dia bubuh sekali hak bulan 5. Kita main tak bulan 5. Jadi Menteri Keuangan kecoh. Menteri Keuangan dulu kecoh. Lim Guo Eng ni dia cakap, dia jawab cepat. Kalau saya sendiri, saya angka-angka tu kadang-kadang bila dia jawab, baru saya tengok, baik ke kapal terbang, baik tu mahal. Bukan baik ke apa ni, kereta apa tu, kereta kebai Adnan tu pun mahal nama apa itu. Sebiji berapa juta tu. Dan nak maintain dia bukan senang. Sebab itu Kementerian Pertahanan ni belanja dia tinggi. Kalau tak ada rasuah pun tinggi. Kalau ada rasuah lagi teruk. Dia memang tinggi perbelanjaan Kementerian Pertahanan ini. Jadi itu yang cerita kampung-kampung ni, dia tak faham tenda terbuka, tenda tertutup ni. Macam saham lah. Saya sebut dalam parlimen. Dia kata saham kita naik melonjak. Dulu saya dengar laporan saham. Saham Nikkei naik. Saham Hang Seng jatuh. Saham dibuka dah lekat dan lega, ditutup bercampur-campur. Apa dia bercampur, apa dia lega? Kita tak tahu. Yang kita tahu, lah ni pilot yang kerja pilot dikatakan kena buang kerja, dah bunuh diri. Lah ni. Apa itu daripada Air Asia. Kemudian kita naik Grab. Sekarang ni kita tanya, kamu kerja apa dulu Grab ni? Saya bawa kapal terbang. Dulu pilot di udara, sekarang pilot di darat. Akibat daripada pembuangan kerja yang begitu banyak sekarang. Hotel 5 bintang tak buka lagi. Banyak tak buka. Kita masuk hotel 5 bintang minum kopi sekarang, sunyi. Tak ada orang. Yang pulih sikit kedai mamak. Sebab kedai mamak ni RM10 hingga RM20 orang boleh lah. Jadi semua kita hadapi masalah ekonomi yang teruk. Dalam keadaan macam ni kerajaan tak ada duit ni, dia lantik menteri banyak. Ni yang Tuan Mahathir marah. Tuan Mahathir kata dalam keadaan tak ada duit, patut kerajaan berjimat, bukan tambah menteri. Menteri timbalan menteri 70 lebih. Setiap menteri ni, hampa nampak gaji menteri dah, dia ada pegawai banyak. Driver, setiausaha politik, pegawai ni, pegawai macam-macam tu. Penambahan dia banyak. Patutnya dia kena kurangkan lagi menteri ataupun pertahan hak kami dulu sudahlah. Tambah lagi sebab apa? Tambah. Sebab nak bagi cukup semua wakil rakyat, jangan lari. Lari seorang dua, hilang kerjaan. Sebab sekarang ni 101, 109. Demam 2 ekor habis. Demam belah kami tak apa, demam belah mereka. Sebab itulah insya-Allah menang Husairi ni akan demam lagi belah sana. Dan kita harap Tun ni pun hadirin sekalian, bukanlah saya orang kata Tun dulu saya kena tangkap banyak kali zaman dia. Kena ISA duk Ken Kemunting zaman Tun. Memang kita berlawan dengan dia. Tapi kita nampak bila dia jadi Presiden Bersatu, pengurus Presiden ke apa? Pengurusi Bersatu, dan dia pun sama-sama nak jatuhkan kerajaan kleptokrasi, kerajaan Najib dulu. Sama-sama tujuan, kita bergabung lah. Bila orang kata dia ni diktator, kami pun bila mesyuarat kabinet tu, bimbang jugalah. Orang tua ni dia pakai arah-arah gitu. Rupanya tidak. Kami berlawan, bertengkar, mesyuarat. Dia kata dulu dia jadi menteri, Perdana Menteri mesyuarat sejam, sejam setengah. Sekarang zaman hampa ni, teman kami ni lah 4 jam mesyuarat. Sebab setiap apa yang dia bercakap, dia cadang belum tentu dipersetujui. Lawan bagi cadangan lain, berbagai-bagai pandangan, akhirnya bersetuju dengan pandangan ramai. Inilah Tun Dr. Mahathir. Dan kita nampak dia dalam dunia ni, saya tak jumpa lah lagi. Dari segi umur boleh macam ni, 95 tahun. Orang 95 tahun ada di England pun ada hidup gitu. Ada yang duduk atas kursi, ada yang duduk atas katil.
Dia boleh berjalan lagi, boleh bercakap dalam parlimen, malam ni boleh main, boleh bersyarah, boleh kata kat orang lagi. Payah nak jumpa tu. Boleh kritik orang, boleh hentam orang. Orang pun hentam dia terlupa, kalau teruk sepatu juga. Tapi dia orang macam ni, kita di antara bangsa, Tun, mungkin kita boleh kritik tak betul sana, tak betul sini di Malaysia. Tapi di antara bangsa dia cukup terkenal, terutama sikapnya terhadap Palestin. Mimpin Arab pun tak boleh lawan. Di bangsa-bangsa tu orang tunggu nak dengar dia berucap, terutama hal Palestin. Mimpin Arab sekok sah diri kat Israel. Tun tidak. Yang ni lah yang menyebabkan dia di peringkat antarabangsa. Bahkan Yahudi bapaknya panggil dia ni adalah anti-Semitic, anti-Yahudi. Sebab Tun tak menerima negara Palestin di sebelah Israel. Dia terima dipanggil the right to return, hak untuk kembali ke tanah air. Pegangan dia sopa daripada dulu sampai sekarang. Sebab itu Tun Mahathir ni di international cukup terkenal, terutama isu Palestin, isu Kashmir, isu-isu yang macam tu dia memang cukup terkenal dan berani bercakap di peringkat antarabangsa. Saya tak tahu Mahyudin berani ke tak. Saya peringkat antarabangsa tak tahu dia lagi. Jadi kalau Tun inilah dia, dan saya yakinlah partinya dan anak buahnya akan ikut kurang-kurang jejak politik dia pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Tanpa panjang lagi, tuan-tuan pun nak siap-siap, malam ni ada ceramah yang lain. Saya harap semua bekerja kuatlah, ada sehari lagi untuk kita memenangkan Amir Husairi, calon nombor 1. Jadi kita harap insya-Allah kita dapat mencapai kejayaan pada malam lusa. Di tempat perkiraan undi, kita tahu bahawa parti yang bersimbol pokok Musang King akan mencapai kemenangan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.